Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media dan Alhamdulillah sekali lagi saya dapat bertemu semula dalam siri pengumuman dan pemakluman hasil mesyuarat jawatankuasa pasukan khas jihad menangani inflasi. Setelah hampir 2 minggu saya berada di luar negara. Namun demikian Alhamdulillah rakan-rakan sejawat yang berhormat Datuk Seri Alex dan yang berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad sebagai anggota jawatankuasa telah pun meneruskan dan telah mengambil beberapa tindakan dan langkah-langkah seperti mana yang diumumkan sebelum pada ini. Pada hari ini saya ingin membuat sedikit penegasan. Ini berikutan ada beberapa pandangan ataupun juga polemik yang terus-menerus ditimbulkan berhubung dengan keupayaan kerajaan menangani inflasi dan juga terdapat beberapa pandangan sinis yang berterusan terhadap keberkesanan jawatankuasa ini. Saya ingin menyatakan dengan tegas bahawa masalah inflasi bukanlah suatu perkara yang boleh dipolitikkan dengan sewenang-wenangnya. Kita perlu sedar dan perlu jujur bahawasanya fenomena inflasi pada masa ini adalah suatu fenomena yang sedang melanda hampir kesemua negara di dunia pada skala yang berbeza-beza. Kita juga harus mengetahui bahawasanya inflasi adalah berpunca daripada faktor-faktor dalaman dan tidak kurang juga faktor-faktor di luar kawalan kita sama sekali, yakni faktor-faktor luaran. Sebagai contoh, apabila berlaku perang di antara negara-negara tertentu yang menyebabkan bekalan ataupun supply chain bagi barangan dan perkhidmatan tertentu terganggu, dia menyumbang kepada faktor kenaikan harga yang juga seterusnya menyumbang kepada inflasi. Begitu juga pasca COVID-19, semua negara perlu membuat adjustment kepada dasar-dasar fiskal dan dasar monetary negara masing-masing, termasuklah membuat adjustment kepada OPR atau kadar interest seperti mana yang sedang rancak berlaku sekarang ini, dilakukan oleh beberapa negara yang telah memberikan kesan kepada negara-negara lain. Sebagai contoh, negara United Kingdom terkesan dengan teruknya pada masa ini dalam kedudukan nilai pound sterling berbanding dengan dolar Amerika terendah bagi tempoh 40 tahun kerana tindakan negara Amerika Syarikat menaikkan kadar interest di negara mereka. Dan kita tahu banyak mata wang dunia turut terjejas, termasuklah yen Jepun, won Korea, malah sebahagian besar mata wang negara-negara dagang yang lain turut terjejas, termasuklah juga negara kita. Dan negara kita pula ada yang mengukuh dengan sesetengah mata wang yang lain. Jadi dinamik ini sedang diuruskan oleh semua negara-negara di dunia dan tidak terkecuali negara kita, para pakar-pakar dan juga pengendali bank pusat, bank negara, jawatankuasa monetary dan Kementerian Kewangan serta kita semua perlu untuk terus mengekalkan tindakan-tindakan yang proaktif bersungguh-sungguh bagi memastikan keadaan inflasi yang melanda dunia dapat kita uruskan dalam negara kita dengan sebaik mungkin. Macam kita katakan pada masa ini, kerana tindakan-tindakan proaktif kerajaan, kita berjaya mengawal kenaikan inflasi pada kadar yang boleh kita uruskan. Kita tidak menyatakan kita dapat menghalang langsung atau melindungi 100% negara kita daripada
kesan inflasi itu adalah hampir-hampir mustahil. Yang penting negara kita secara relatif dengan negara-negara lain dapat mengawal harga barang melalui pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh kementerian, khususnya KPDNSCP dan kementerian-kementerian yang lain, dan juga melalui intervensi yang berpunca daripada beberapa keputusan berani Jemaah Menteri untuk meningkatkan jumlah tanggungan subsidi bagi komoditi ataupun bagi barangan dan perkhidmatan yang tertentu. Kita dapat mengekalkan harga petrol pada tahap yang rendah, harga minyak masak pada tahap yang rendah, harga barang-barang utama yang lain yang menjadikan inflasi negara kita berada pada tahap kira-kira 4.7%, yang mana tanpa intervensi kadar inflasi sebenar negara telah pun mungkin melepasi 10%, kita 10.6 atau 10.7%. Jadi apa yang jawatankuasa ini nak tegaskan ialah jawatankuasa ini dan kementerian-kementerian yang terbabit akan terus mengambil tindakan-tindakan secara proaktif, memantau 2 minggu sekali, dan dalam mana ada perkara tindakan yang perlu disegerakan terus dibawa ke Jemaah Menteri tanpa melalui formaliti yang biasa, termasuk ada beberapa keputusan yang kita buat pada hari ini, dan ada yang kita membuat tindakan secara langsung. Jadi ini adalah tindakan-tindakan berterusan dan proaktif yang saya ingin menegaskan dengan setegas-tegasnya. Sekali lagi, menguruskan inflasi bukan satu perkara yang mudah. Ia perlu dilaksanakan secara berterusan, dan kerajaan secara sedar dan komited telah menetapkan supaya ada jawatankuasa bertindak yang mengambil langkah-langkah yang segera berdasarkan kepada keperluan-keperluan bagi melindungi kepentingan rakyat. Jadi polemik bagi tujuan politik, nak meraih populariti dan sebagainya, itu bukan jawapan kepada permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi negara adalah satu perkara yang real dan dia perlukan kepada tindakan-tindakan, bukan retorik dan bukan politiking yang sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan kepada rakyat. Pada hari ini juga saya telah mengikuti perkembangan, ada kenyataan media yang dikeluarkan oleh ahli parlimen tertentu berhubung dengan pemerhatian beliau tentang keadaan bekalan telur. Oleh kerana perkara ini berbangkit, maka saya bolehlah maklumkan reaksi ataupun tindakan yang telah kita ambil, telah kita bincangkan, dan kita boleh mengesahkan sememangnya bekalan telur bagi grade-grade yang dikawal adalah berkurangan dalam pasaran. Ya, pengeluaran telur bagi secara keseluruhan adalah pada tahap biasa, malah lebih tinggi daripada keperluan. Tapi kita kena faham, ya, dalam pengeluaran telur ada telur yang dikategorikan sebagai grade-grade telur yang diletakkan harga kawalan. Telur grade A, B, C itu ada harga kawalan yang ditetapkan supaya harganya tidak melambung terlalu tinggi, dengan kerajaan membuat intervensi, memberikan subsidi sebanyak 3 sen secara berterusan, dan itu menyebabkan tanggungan kerajaan 34 juta sebulan untuk mensubsidikan 3 sen bagi telur grade A, B dan C. Daripada tinjauan kita mendapati ada kekurangan bekalan telur ini, dan tinjauan menunjukkan kekurangan itu kerana subsidi 3 sen itu didakwa oleh pengeluar dan juga pengedar sebagai tidak cukup atraktif kerana kos mereka adalah lebih tinggi. Lalu apa yang dilakukan ialah mereka mengeluarkan lebih banyak telur yang tidak ada harga kawalan, telur omega dan telur-telur yang lain, grade-grade yang lain, ya, menyebabkan pengeluaran telur bagi grade kawalan menjadi berkurangan. Sebagai contoh,
apabila ayam melepasi umur tertentu, maka ayam itu tidak akan mengeluarkan telur dalam grade yang kita kehendaki. Tapi oleh kerana harga grade itu tidak begitu menguntungkan, penternak membeli bekalan makanan tertentu untuk mengeluarkan telur omega. Kerana telur omega tidak ada harga kawalan, mereka boleh menaikkan harga. Jadi mereka tidak membiarkan atau tidak membiarkan ayam itu mengeluarkan telur grade yang dikawal, tapi dia cuba mengeluarkan grade-grade premium yang lain, menyebabkan grade kawalan menjadi kurang bekalan. Dan ini semakan oleh Kabinet GP, kita boleh mengesahkan memang benar berlaku. Dan oleh kerana itu, terdapat beberapa pengesyuran yang telah dikemukakan kepada jawatan kuasa, tetapi oleh kerana pengesyuran-pengesyuran itu, pertama ada pengesyuran untuk mengapungkan. Jawatan kuasa mengambil keputusan untuk menolak pengesyuran untuk menaikkan harga atau mengapungkan grade kawalan, dan kita berpandangan harga grade kawalan hendaklah dikekalkan. Jadi untuk mengatasi masalah, maka satu lagi perkara yang dicadangkan adalah untuk menyemak semula ataupun membuat review kepada jumlah subsidi yang diberikan kepada pengeluar-pengeluar telur bagi grade A, B dan C yang pada masa ini hanya pada tahap 3 sen kepada satu tahap baru yang lebih besar. Oleh kerana ini di luar skop yang boleh diluluskan atau dikomit oleh jawatan kuasa, maka perkara ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri besok, kerana dia ada melibatkan implikasi keuangan. Sekiranya nilai yang diluluskan setakat ini 34 juta sebulan, sebarang kenaikan ada implikasi keuangan pada kerajaan, maka pengesyuran jawatan kuasa jihad yang bermusyarat pada hari ini bagi grade kawalan telur grade kawalan A, B dan C akan dibawa untuk dipertimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri besok. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan lebih banyak jualan murah keluarga Malaysia sedang dilaksanakan, dan saya boleh melaporkan kedudukan terbaru jualan murah keluarga Malaysia sekarang ini sedang dilaksanakan di 585 premis, dan ini adalah angka terbesar sejak program ini dilancarkan, dan telah mencapai tahap 92% daripada sasaran jumlah premis ataupun kedai yang melaksanakan program jualan murah keluarga Malaysia di 585 premis ataupun 500 yang meliputi 585 kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Kita harap kita akan terus membuka lagi di beberapa kawasan yang belum melaksanakan program ini, seperti mana yang kita matlamatkan bagi sebanyak 639 premis semua sekali. Saya juga ingin maklumkan perkembangan jualan murah secara online di bawah program Didagang oleh MDEC bagi tempoh 19 hingga 25 September 2022. Dianggarkan sejumlah 15 juta rakyat telah menerima manfaat dalam bentuk diskaun, rebate dan subsidi penghantaran barang-barang yang dibeli secara online, dan dia melibatkan 241,000 peniaga mendapat manfaat daripada program ini, di mana 49,000 darinya adalah peniaga-peniaga baru dan 91,000 adalah pengusaha-pengusaha daripada kalangan wanita yang aktif dalam perniagaan secara online. Sejumlah 741.38 juta nilai barangan dagangan telah dijana, dan sebanyak 15 juta transaksi telah direkodkan pembelian yang dibuat secara online
sejak ianya dilancarkan di bawah program JMKM di dagang dikendalikan oleh MDEC ataupun Malaysia Digital Economy Corporation di bawah KCOM. Musyarat mendapat laporan bahawasanya bekalan dan harga ayam di peringkat borong dan runcit berada dalam keadaan yang stabil dan tidak ada timbul isu mengenai perkara tersebut, dan penurunan harga minyak botol sebanyak RM2 lagi kepada RM31.50 bagi 5 kg, dan botol-botol kecil yang lain berjalan dengan baik tanpa sebarang masalah, dan bekalan adalah mencukupi. Namun begitu, kementerian telah membuat cadangan untuk mengadakan ataupun melaksanakan bekalan tambahan 5,000 metrik tan untuk dipohon mendapat kelulusan Jemaah Menteri besok, untuk membolehkan bekalan tambahan minyak bersubsidi dalam plastik dikeluarkan untuk mengimbang ataupun mengimbangi bekalan daripada yang sedia ada, iaitu sebanyak 60,000 metrik tan. Jadi ada 5,000 metrik tan tambahan yang kita akan pohon untuk memastikan bekalan lebih kemas dan sampai ke pusat-pusat yang tertentu, termasuk juga program-program jualan murah yang sedang mendapat sambutan begitu baik sekali. Maka minyak masak dalam plastik dengan harga RM2.50 akan ditambah jumlahnya supaya lebih ramai dapat mendapat bekalan minyak masak bersubsidi dalam plastik. Itu antara beberapa keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat pada hari ini. Okey.